Sinar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal dengarkan bersama dengan kami di Manis-Manis Pagi yang dimaniskan oleh madu Dilima. Pastinya madu 100% asli. Baik untuk diamalkan setiap hari. Rasa sekali, pasti nak lagi. Ayuh kekal sihat dan jana income bersama madu Dilima. Hubungi sekarang 013-778-6899. Ya, baiklah, seperti kita katakan tadi, kita nak bersama tetamu istimewa kita. Dr. Hanis bin Embong, Pensyarah Kanan Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan Universiti Malaysia Terengganu, nak berkongsi ni dengan dari sahur ke iftar. Assalamualaikum, selamat datang sekali lagi Ustaz. Lama kita tak jumpa, hampir setahun jugalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kelly, Izzat dan juga Fika atas jemputan Manis FM pada pagi ni. Setahun ada kot. Setahun. Tak lupa, kita orang tak lupa kepada doktor. Masuk tu. Ramadan tu, Betul. doktor free ke? Tanya selalu doktor. Dan saya ini merupakan perjumpaan pertama kali lah. Kan? Doktor, beres kau Ramadan kali ni? Okey. Untuk Ramadan kali ni Alhamdulillah. Cumanya dia norma baharu. Kalau di universiti tu dia ada macam hybrid kelas. Ada yang bersemuka, ada yang tak bersemuka. Letih sikit tu biasalah. Yalah. Tapi ketara perbezaan dia doktor daripada tahun lepas dengan tahun ni untuk dari segi pembelajaran pelajar-pelajar di universiti, beza jauh tak doktor? Kalau ikutkan tak berbeza jauh sebab ramai yang pilih untuk online lagi. Online lagi. Mandi hybrid dan juga bersemuka kerana kes masih lagi ada. Cumanya bila masuk ke tahun ketiga ni kadang-kadang kita rasa macam dah bertambah letih. Sebab kita kena menghadap komputer selalu kan. Betul. Cakap seorang lah. Seperti Lain feel dia kan untuk mengajar berdepan. Betul. Kalau dah kelam mungkin boleh pergi kiri, pergi kanan, bergerak sikit, ada pergerakan tau. Ada interaksi lah. Okey, baik. Jadi untuk anda sepanjang Ramadan ni, setiap hari Rabu jam 9 pagi ataupun lebih tepat lagi 9.10 pagi yang pastinya kita ada dari sahur ke iftar. Ya, bersama dengan Dr. Hanis yang akan sentiasa bersama kita setiap Rabu insya-Allah doktor boleh hadir doktor deh. InsyaAllah. Dan pastinya juga kita sebenarnya hari ni nak menjawab segala kemusykilan di awal Ramadan ni. 4 Ramadan baru kita hari ni. Jadi kita kumpul dah soalan-soalan ni daripada rakan-rakan pendengar kita. Ada yang DM di Instagram, ada yang hantar di WhatsApp, ada yang komen di Facebook. Jadi kita boleh mulakan untuk soalan pertama doktor Boleh? Boleh insyaAllah. Baik. Jadi kita nak baca ini perkongsian daripada Muhammad Imran dari Kota Baru. Kemusykilan dia ditanyanya, adakah sah puasa seseorang yang berbuka tapi dia tidak yakin ataupun bersangka yang waktu tu sudah masuk waktu berbuka? So bagaimana? Dia confused waktu tu doktor. So bagaimana jawapannya doktor? Okey, baik. Terima kasih Izzat atas soalan dan juga kepada rakan pendengar tadi Imran daripada Kota Baru tadi. Betul. Jadi soalan yang baik kerana isu sekarang ni pun banyak yang tersalah buka puasa. Betul. 2-3 hari lepas pun jadi dah doktor. Betul. Di Sabah, di Kuala Lumpur, di Terengganu sendiri ada benda ni. Dan juga perkara ni ialah perkara yang lumrah dan juga menyedarkan kita bahawa kita tidak terlepas daripada kesilapan. Betul. Sama ada secara individu ataupun berkumpulan ataupun secara komuniti yang besar Malaysia sendiri kan. Jadi dalam Islam apabila perkara yang melibatkan syak wasangka ataupun yang tidak pasti maka ia tidak diterima. Jadi kalau dia tidak pasti kemudiannya dia buka maka wajib baginya untuk qada. Puasa dia tak sah ke? Puasa dia tidak sah sebab dia hanya sangkaan sahaja. Kalau ikut maratib ataupun tingkatan keyakinan ni syak wasangka tu duduk di bawah. Zon lah kita panggil zon, syak, lepas tu yakin sehinggalah pada hakul yakin tu. Maka kalau dalam Islam memang tidak ada. Kalau rasa-rasa tu tak boleh lah. Dia main gini rasanya bokok dah berkali. Tak boleh. Dia tidak ada rasa tapi yang paling hampir dengan rasa ialah ijtihad. Ijtihad ni maksudnya ialah pandangan sendiri yang berasaskan kepada ilmu dan juga kepakaran. Which is kalau orang tu berilmu dan juga ada pengalaman dan juga pakar dalam bidangnya maka dia boleh berijtihad, bukannya sangka. Maka dia punya pandangan tu berasaskan kepada beberapa bukti dan juga dalil. Research lah kita panggil kalau kat universiti tu. Jadi dalam keadaan tersebut memang saudara yang berbuka puasa tu kena qada semula tapi tak berdosa sebab dia tidak sengaja. Faham. Ini sangat-sangat penting. Kalau tak memang seharian puasa kita tu boleh jadi sia-sia jugalah kan Ustaz. Ngelah dia ending dia tu. Tak yakin pula. Aduh, sayang betul lah kan. Baik. Betul. Sebab itu dalam satu hadis Nabi tu Nabi kata innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu ialah
diukur pada akhirnya. Mhm. Sebab kadang-kadang macam tadilah Kelly kata dah puasa, dah letih, dah berapa kali dah perut ni berbunyi kan. Berlagu kan. Dengan macam-macam lagu lagi tiba-tiba puasa tu akhir tu kita buka awal sebab kita rasa macam dah azan dah masuk. Tapi sebenarnya tidak. Jadi pengakhiran tu sangat penting. Begitu juga dengan kehidupan ni, pengakhiran itu sangat crucial. Baik, Faham. Ini ada juga ni yang bertanya ni. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz, apakah hukum mereka yang mencarut dalam media sosial dalam keadaan sedang berpuasa? Adakah membatalkan puasa atau tidak? Atau memberi kesan kepada pahalanya? Fauzi dari Dungu ni bertanya. Ni penting ni. Oh, ni saya Kadang rasa ni sepanjang memang masa. berlaku. Sepanjang masa ni doktor. Ya. Sepanjang masa benar. Cuma beza dia dalam bulan Ramadan pula. Dalam bulan Ramadan. Mungkin dia tak rasa macam bersalah sebabnya ditulis bukan daripada perkataan. Bukan daripada mulut lidah dia. Okey, rasa tak bersalah lah. Nak fake account. Itu lagi lah. Okey, baik. Terima kasih Fika atas soalan tadi dan juga saudara Fauzi tadi. Fauzi yang daripada Dungun pendengar tadi. Okey, bagi orang yang sedemikian rupa dalam Islam puasanya tidak batal. Okey. Sebab apa? Sebab apabila kita berpuasa ia tertakluk kepada rukun dan syarat. Cukup rukun, cukup syarat. Okey, Sah puasa. tak makan apa semua kan. Ada niat, lepas tu dia muslim, mukallaf, cantik, clear. Okey, puasa. Tapi apabila dia melibatkan kata-kata yang tak baik dalam media sosial ataupun secara fizikal, maka itu dikurangkan pahalanya. Pahala dia kurang. Kurus. Maka kita dapat perumpamaan kalau seorang tu dia mencarut kata-kata tak baik dalam media sosial, dia ibaratkan dapat seekor ayam yang sangat kurus. Banding dengan orang yang betul-betul berpuasa, dapat ayam yang gemuk, yang sihat. Daging. Ayam daging. Rugi. Dalam Tak nak gitu. dalam perkara ini satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan dalam kitab Lataif Ma'arif dan juga beberapa kitab lain juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajah ay yada'a ta'amahu wa syarabahu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi bersabda, "Man lam yada' qaula zur," siapa yang tidak meninggalkan kata-kata zur, kata-kata buruk, kata-kata nista, wal 'amala bihi dan juga ia mengamalkannya, falaysa lillah, maka Allah tidak mahu hajah berhajat kepadanya, yada' meninggalkan makan dan juga minumnya. Maksudnya kalau dia tak makan tak minum tu boleh jadi sia-sia. Dia tak makan tak minum itu jadi sia-sia. Sebab apa? Pahalanya dah kurang. Esok-esok di akhirat ditimbang 0.0.01. Alah, sikit rugi sangat. Walaupun macam Fika kata tadi, dia tidak rasa bersalah atas apa yang dia tulis. Perlu kita tekankan apa yang kita tulis itu menggambarkan kepada hati kita. Itu menggambarkan kepada ladang pahala kita ataupun ladang dosa kita. Setiap yang tulis itu lebih-lebih lagi lah akan berkekalan. Betul tak? Kalau kita contoh contoh kita edit gambar. Sekarang ni banyak kan yang orang yang troll dari sudut politik ke, yang bukan politik ke, pensyarah universiti ke kan. Dia troll begitu, sebenarnya troll dia tu berkekalan dosa sehinggalah semua orang akan padam. Jadi tak mungkin orang akan padam sebab dah share. Orang dah save, mungkin orang dah save, share lagi tak? Ya, Punca betul. daripada kita sendiri doktor. Selagi mana benda tu berkembang 20 tahun, 100 tahun, selagi itulah dosa dia berkekalan. Tetap kepadanya. berjalan lah maksudnya. Tetap berjalan. Sebab kita nampak macam remeh. Tulis je dengan kata-kata nista apa semua kan. Sebenarnya rekod dosa tu akan berpanjangan selama-lamanya. Sebab ia menggambarkan kepada hati, lidah kita, kelakuan kita dan juga lebih-lebih lagi iman kita. Itu yang kita takut tu sebenarnya. Orang, walaupun kita kalau dah lah tersebar jauh, lama pula tu tempoh dia tersebar tu, bila kita dah berubah sekalipun, orang masih lagi judge kita, mungkin judge yang buruk-buruk pasal kita. Betul tak? Kesan dia tu. Tepat sekali. Implikasi dia. Baik, jadi kena berhati-hati dengan setiap apa yang kita nak katakan, kita nak tulis ke, kita nak post dan sebagainya. Lebih baik rasanya jadi CCTV je lah. Tengok baca je lah. Tengok je Bagi lah. saya kan. Dia kalau Silent reader. sekiranya rujuk dalam satu kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dia letak 3 peringkat orang puasa. Iaitu orang puasa orang awam. Saya tak sebutlah dua lagi takut panjang nanti. Okey, saya sebut puasa orang awam. Puasa orang awam ni ialah dia puasa dengan imsak sahaja. Tak makan, tak minum. Tetapi jawarih dia, anggota dia lain tak berpuasa. Maksudnya masih lagi buat kejahatan. Faham. Jadi ini tingkatan yang paling rendah, which is kita tak mahu benda ni. Kita tak mahu puasa orang awam yang tak tahu kala ni, kita tak mahu. Sebab dia akan menanggung dosa. Dia di akhirat, di alam barzah kelak, dia akan mendapati amalannya sangat sikit, sangat minimum. Boleh jadi tidak ada. Sebab apa? Sebab dosa yang banyak nak tampung, nak ditimbang dengan pahala yang sedikit memang tidak padan.
Jadi pahala jadi peringkat yang pertama siyamul umum ini ialah puasa pada tok makan minum saja, tetapi anggota yang lain tidak dipelihara. Jadi kita elakkan tak mahu jadi peringkat yang pertama itulah. Ya, Baik. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati juga. Peringatan kepada kita semualah. Seterusnya ni daripada adik kita, UiTM Jengka ni, Aina Syahira. Apakah hukum menelan semula kahak yang berada di dalam mulut selepas kita bersin ketika berpuasa? Mohon pencerahan. Mungkin juga kalau macam kita batuk kan, ataupun ada juga macam sedut ingus ke mungkin lah kan. Telan, Yang dia berkaitan telan. dengan Dia benda telan, tu. betul. Semua pernah mengalami kot saya rasa bila mana dia puasa. Mesti pernah mengalami. Terima kasih kepada adik yang tanya daripada UiTM tu. Maknanya bila dia tahu tu dia pernah buat lah kot. Pernah mengalami. Jadi Semua semua orang lah kot lah. Okey. Jadi jawapannya ialah kalau ia tertelan dalam keadaan masih lagi dalam mulut, maka tidak batal puasanya. Dia tertelan, Okey. dia telan dalam keadaan masih lagi dalam mulut. Okey. Sekiranya sudah keluar, bersin, batuk ke, bawa kereta, lepas tu terbrek kuat, puk keluar, lepas tu telan semula. Jadi dalam keadaan tersebut kalau yang keluar dia telan semula, itu batal. Okey. Tapi sekiranya masih ada lagi dalam mulut, kekal air liur ke kahak ke dalam mulut, kalau ditelan maka tidak batal puasa. Itu pandangan yang pertama. Okey. Pandangan yang kedua yang lebih strict yang saya rasa kita boleh ambil pandangan yang kedua ni lah. Iaitu pada sebutan huruf H. Makhraj huruf H iaitu di leher kita. Okey. Jadi kalau lepas daripada leher kita kahak air liur, kahak tu, maka kalau kita telan itu batal. Jadi kalau keluar Okey. saja dah di Dalam kat langit ke? lidah ke? Kat lidah. Dekat lidah. Okey. Dekat lidah lah. Kalau keluar saja kat lidah, baik kita Ludah. Buang. kita ludah. Kita buang. Kalau Itu yang lebih malas nak selamat. buang, Okey. Bukan memang batal je lah, doktor. Malas, satu lagi mungkin tak ada tempat lah kan. Ya. Tak ada takkan kita tempat. nak ludah merata Ya, juga kan. tengok keadaan juga. Jadi bagi saya kalau kita nak berhati-hati, sebab kita tak tahu bagaimana di akhirat kelak. Lebih baik kita ambil pandangan yang kedua, iaitu makhraj jangan keluar kahak itu lebih daripada makhraj huruf ha ni. Takut sini lah. Di leher lah. Leher. Di leher. Maknanya keluar pergi ke lidah saja, better kahak tu kita Buang. keluarkan. Baiklah. Faham. Okey, baik. Lebih Jelas dah. jelas lagi. Okey, baik. Ke soalan seterusnya, kita kumpul-kumpul soalan ni. Haziq Rosman dari Kampung Cik Kundo, Kuala Terengganu ni. Jadi dia ingin bertanya, adakah terdapat tuntutan untuk kita mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Ini kerana saya ada terdengarlah kita ni wajib khatam Al-Quran sekali setahun, iaitu dalam bulan Ramadan. Jadi mohon pencerahan juga bagaimana pandangan. Okey, baik. Terima kasih Haziq yang Haziq. bertanya daripada Kuala Terengganu. Kampung Cik Kundo. Kampung Cik Kundo. Okey, baik. Jadi dalam keadaan ini Islam tidak membebankan. Maknanya memang tidak ada orang kata kewajipan untuk khatam Quran, tidak ada. Okey, baik. Memang kalau kita rujuk hadis, rujuk Quran memang tidak ada. Tetapi apa yang perlu kita tahu, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat yang lain inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat yang lain inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Semua menunjukkan kepada Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Dalam keadaan ini kita sinonim dengan Quran. Ya. Dan juga sebaik-baik bacaan Nabi SAW bersabda ialah bacaan yang mula daripada awal habis, kemudiannya mula daripada awal habis. Jadi itu lebih baik berbanding dengan orang yang baca surah yang sama. Contoh Izzat, dia hanya lancar surah Yasin sahaja. Okey. Dia pun baca surah Yasin sahaja sepanjang Ramadan, sepanjang hari. Bagus tak? Bagus. Tetapi yang lebih bagus lagi daripada itu, lebih baik lagi daripada itu ialah bukan Yasin saja, start daripada Baqarah, ikut turutan, kemudiannya Fatihah, Baqarah, Ali Imran, Nisa sehinggalah kepada An-Nas, habis khatam, ulang semula daripada awal Al-Fatihah. Itu yang lebih baik. Jadi jawapannya kepada adik tadi, tidak ada kewajipan untuk khatam Al-Quran. Tetapi Nabi SAW hina Ramadan yatadarasul Quran ma Jibril alaihi salam. Bertadarus Quran dengan Jibril alaihi salam, dan juga kita tahu Quran itu ada 30 juzuk. Allahu a'lam. Baik. Jadi untuk seterusnya jugalah. Ya. Mungkin kita nak tanya Fika, ada soalan lagi? Ni Fika baca ada lagi ni yang dihantar WhatsApp Manis FM ni. Dia kata, Assalamualaikum doktor, apakah hukum
Yang ni dah baca tadi. Nombor 5 pula. Nombor lima tu. Nombor 5 tu. Ya, hadis berkenaan 10 malam pertama Ramadan adalah rahmat. 10 malam pertengahan adalah maghfirah dan 10 malam terakhir adalah pembebasan dari neraka. Sahih ke tidak sebenarnya? Ni Hanif bertanya ni. Okey, terima kasih Fika atas soalan yang ditanya oleh rakan pendengar tadi. Jawapannya setakat yang saya research dan juga saya lihat, hadis yang berbunyi awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu itqum minan nar, ia hadis yang bukan sahih. Bukan juga dhaif, dia pada martabat yang lain. Sebab apabila kita bicara kata hadis ni, dia sangat luas cabangnya. Dan juga saya tak boleh simply nak beritahu tahap hadis tu kecuali saya menyelidiki dengan betul. Jadi apa yang saya boleh jawab di sini, Fika, hadis tersebut bukannya sahih. Sebab dalam satu hadis yang lain beritahu dibebaskan ahli neraka daripada neraka itu start daripada awal sampai akhir. Maknanya tidak ada ditetapkan awal ke, tengah ke, akhir ke. Jadi saya berpegang hadis tu ialah hadis yang tidak sahih. Cumanya darjat yang spesifik saya tidak pasti. Okey. Baik Ustaz, ini yang bahaya kadang-kadang ada keluaran mungkin dekat media sosial dan sebagainya yang di-share tu, kita pun tak tahu kesahihan hadis ni. Tambahanlah daripada saya, kita nak tahu juga mungkin ada tak orang ramai ni kalau dapat dulu mana-mana info tu, cara yang paling mudah untuk mereka check rujukan tu kat mana? Ada tak? Okey, baik. Untuk cara yang lebih pantas sebenarnya WhatsApp Ustaz lah. WhatsApp mana-mana Ustaz tanya sebelum kita share kan, itu yang paling pantas lah. Yang kedua, kita ada website hadis yang dikeluarkan oleh JAKIM. Kalau berkaitan dengan hadis, kalau berkaitan dengan Quran lah. Cumanya persoalannya, adakah orang check? Dengan kewujudan tu, adakah kita check? Sebab kita nak benda yang simply. Kita nak limitedkan waktu kita nak cepat, kita nak share sebab kita nak kebaikan. Jadi cara pantas ialah kalau nak berhati-hati dalam setiap kata-kata kita, setiap sharing kita, setiap tangan kita menulis, kita rujuk seorang ustaz yang diperakui ilmunya. Okey ustaz, okey tak hadis ni untuk saya share? Ustaz kata beres, lulus. Okey, barulah kita share. Kena adalah maknanya Izzat kenal ustaz di kampung ke, Kelly, Fika, mesti ada orang yang dah close, kawan-kawan yang jadi ustaz ke, boleh kita rujuk dia. Sebab at least paling kurang apabila disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak, apa kamu share ni? Kita pun benda ni kebaikan, tapi kenapa kamu share? Kita pun jawab, maknanya benda ni kita dah tapis atas kemampuan kita, iaitu dengan tanya seorang ustaz. Ustaz kata okey, kita pun share perkara tersebut. Itu lebih selamat lah daripada bawa anda yang sendiri Ustaz. Daripada sangkaan sendiri. Baiklah. Baik. Jadi seterusnya ni soalan daripada Hazika, daripada pematang Badar, orang Kuantan kita ni. Dia tanya, batal tak puasa jika letak ubat mata yang aimo ke dan jenama yang lain tu kan, dan ubat mengalir ke tekak hingga rasa pahit di tekak, adakah tu batal? Ubat hidung lah biasanya kan. Sebab biasanya ENT tu, ear, nose dengan throat, dia berkaitan kan. Kalau kita letak ubat dan sebagainya, macam mana pula Ustaz? Okey, baik. Terima kasih saudari pendengar daripada Pahang tadi daripada Kuantan Pahang tadi yang bertanya berkaitan dengan aimo aimo. Okey, baik. Jadi jika kita lihat kitab-kitab fiqh dalam berkaitan dengan Ramadan ini, banyak membicarakan berkaitan dengan mubatilat, iaitu perkara yang membatalkan puasa. Dan juga perkara yang membatalkan puasa ialah apabila masuknya sesuatu dalam rongga terbuka. Jadi kita kena faham di sini apa yang dimaksudkan dengan rongga terbuka. Contohnya apa? Hidung, mulut, telinga. Mata terbuka tak? Ada penutup mata, ada itu yang mata tidak diistilahkan sebagai rongga terbuka. Kulit kita. Rongga terbuka tak? Sebab itu kalau cocok tak batal puasa. Sebab dia rongga tertutup tapi boleh masuk sesuatu dalamnya. Faham tak? Jadi di sini yang pori tu tak termasuk lah tu. Tidak termasuk rongga terbuka. Jadi dalam keadaan ni jawapannya ialah tidak batal. Walaupun dia letak lepas tu mengalir air dalam tekak, dia rasa air tekak ke, itu tidak membatalkan puasa. Kecuali memang dia niat nak minum air tu. Memang dia niat saja, bukan sakit mata ke apa, saja buat untuk rasa air. Biar pahit pun. Biar pahit pun. Jadi kat situ batal dan juga berdosa lah dia. Macam yang kat hidung tu lah. Biasanya kan ada juga ubat titisan untuk hidung tu. Kalau hidung jangan sampai kepada pangkal masuk dalam. Kalau masuk dalam memang batal. Sebab
hidung ialah rongga terbuka. Okey. Luar-luar gitu lah Ustaz maksud dia. Ya, Jangan sebab itu sampai kalau nak dalam. contoh kau hidung ke apa, Ya. boleh tapi jangan sampai Ke atas, dalam sampai ke atas. Ya, siapa Gatal. layar molek batal ke batal doktor dia. Gatal Ya. hidung sikit-sikit gini Ya. tak boleh. Tak Baik. boleh, tak ada masalah. Doktor ni pun ada ini soalan daripada Izzak di Malaysia. Nama Saya sama. sendiri doktor nanya. Okey baik saya kalau kita nak masuk doktor bagaimana cara untuk kita test masakan kita tu? Nak test sikit nak rasa pahit masin ke? Cara yang sebetulnya di bulan puasa ni bagaimana doktor sebenarnya? Okey, baik. Lidah kita, terima kasih Izzat tanya. Mungkin pengalaman sendiri. Pengalaman sendiri doktor. Mari baru rasa ni. Mari Ini buat suruh rasa. Bini suruh rasa tak boleh ada. Sedang molek kita jawab selalu. Jadi lidah kita ada beberapa tempat, beberapa bahagian. Maknanya hujung, tengah, tepi, pangkal. Okey. Jadi apabila orang merasa deria rasa kita di mana banyak? Di hujung. Di hujung. Hujung sekali. Di hujung sekali. Baik. Manis ke masam mungkin kat tempat lain, tapi biasanya di hujung. Jadi orang rasa tu di hujung, lepas tu dia pun ludah semula, dia pun kemur-kemur. Yang itu diterima. Tapi sekiranya Okey. masuk pada tengah, masuk pada pangkal, dikhuatiri akan masuk ke dalam badan, maka itu dielakkanlah. Baik elak. Ambil Hujung cek je, hujung Zah. sekali Cek aja. hujung sekali je. Lepas tu terus koma. Dia boleh rasa sebab kita nak bagi rata tapi jangan sampai telan. Lepas tu kita pun ludah dan juga koma 2-3 kali. Baik. Lepas daripada tu kalau ada rasa manis ke apa ke, abaikan. Okey. Sebab tu Okey. mungkin syak wasangka syaitan lah. Betul, Dia betul. kata batal dah ni tadi rasa tom yum tadi. Tom yum. Batal dah ni, baik-baik makan. Syaitan pun mari kiri kanan. Jadi kita kena yakin. Baik. Jangan pada sangkaan ataupun syak Ya. wasangka. Jangan pula rasa sikit, tak rasa lah, rasa lagi ni. Ayam pecik pula. Rasa Banyak pula yang ni. pula. Niat lain tu saya lagi ada. Cuma itu kalau kita tak yakin, macam saya pun, saya tak yakin lah kalau wife saya minta rasa ke Tolong apa, saya rasa, kata okey je. Okey yelah Saya kata kan. okey je. Sedap dah. Sedap dah. Sebab apa? Sebab bila kita makan tu, kita boleh tambah lagi dalam periuk tu. Garam ke, Ejar, sempat gula lagi. ke, santan ke, sempat lagi ejar. Mungkin biasanya untuk yang peniaga-peniaga kan, dia tak naklah juga masak masakan yang tak sedap ke, nanti kurang garam, Ya. kurang apa, dia nak berjual kan. Yang tu Yelah. terpaksa rasa. Kadang orang lelaki ni dia tahu masing pedah gitu. Jadi dia tak tahu kurang kuah ke. Dah nak ayat kurang pengembangan sedap seorang ke. lelaki gitu. Sedap tak? Sedap walaupun masing. Nampak tak? Betul gitu. Jadi sebenarnya kita nak refresh balik lah apa ni peringatan walaupun soalan macam Allah soalan ni biasa-biasa saja. Inilah sebenarnya untuk kita mempelajari lagi, kita nak refresh balik. Baik. Ya, Satu baik. lagi soalan doktor mengenai keluar darah yang banyak kerana kemalangan. Jadi bagaimana hukum? Batal puasa ataupun tidak? Okey, baik. Jadi apabila soalan Izzat ialah berkaitan dengan batal puasa ataupun tidak, kita tengok selalu dalam kitab fiqh adakah perkara yang membatalkan puasa, satu pun tidak ada beritahu tentang keluar darah. Jadi jawapannya accident lah, cabut kaki, cabut tangan dua ke, kalau dia puasa tetap sah puasanya. Okey, baik. Kecuali kalau dia tak larat kena ambil ubat dan sebagainya tu, itu lain pula. Dia berbuka. Aduh. Ya, okey, okey, Jadi baik. macam orang dema darah. Okey. Izzat dema darah Kelly ke dema darah dah banyak kan, kadang-kadang Ya. doktor kata boleh tambah lagi ke? Tambah lagi 2-3 supik. Oh, 3 plastik tak? banyaknya. Tapi tak batal puasa, cumanya dia makruh sebab melemahkan kita. Oh, faham. Okey, baik. Ini ada soalan daripada Iwan Zikri ni, jenis berahi mandi sungai. Dia kata terjun dah berenang di dalam air, adakah perlu mengkodok puasa? Kalau dah tempoh lama doktor, bagaimana pula? Mandi lama 2-3 jam lah contoh kata. Jadi kalau sehari 2 hari ke berenang ke, memang tak batal lah puasa. Ya. Selagi mana tidak masuk dalam rongga-rongganya dan juga dia tidak sengaja untuk minum. Contohnya memang kerja dia ialah juru renang. Dia duduk di UK. Ya. Kalau dia tidak kerja, maka tidak cari nafkah. Macam mana anak dengan isteri dia nak makan minum tak? Betul. Jadi memang kerja dia kena terjun lah. Jadi dalam keadaan terjun tersebut, tidak batal puasanya. Kalau termasuk, tidak ada masalah. Tapi sekiranya dia sengaja alang-alang Lalang. Minum air. minum air, maka di situlah batal puasanya. Okey, kalau yang beriadah, katakanlah dia surfing ke kan, main apa luncur ombak tu, lepas tu yang melibatkan air lah kan, terjun dan sebagainya, itu kira senaman untuk dia, boleh juga ke Ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Cumanya kalau dalam keadaan ni yang boleh orang kata bukan memudaratkan, boleh terdedah dia kepada batal, maka baik dia elak. Boleh jadi makruh jugalah. Kalau dia berterusan buat benda tu, sedangkan dia ada pilihan untuk tak buat benda tu. Kena cari sukan Cari lain sukan lain lah pada Ramadan. Takkan nak main air juga. Betul. Saya suka lah main guli ke. Orang tak penat sikit dah. Gasing boleh dah. Baik, kita ada lagi kita nak tanya mengenai ini Muhammad Zafirin. Dia kata bagaimana pula ni pasal air juga ni, kalau kita sudah terbiasa memasukkan air ke dalam hidung
ketika berwuduk. Kita dihendaki meratakan air ke seluruh kulit. Bagaimana kita hendak meratakan air ke dalam cuping telinga? Dikhawatiri air akan termasuk dalam telinga pula. Bagaimana Ustaz? Okey, baik. Maknanya dia hidung dan juga telinga. Betul. Perkara yang kita faham ialah hidung dan juga telinga ni sunat wuduk ataupun wajib wuduk. Dia ialah sunat wuduk. Sunat wuduk. Jadi sekiranya memang kita syak wasangka, dia ada setengah orang ni yang jenis syak dia tinggi. Kadang mandi pun sampai 2 jam, lepas tu ambil wuduk habis basah sampai jubah dia, baju dia, ada jenis gitu. Kalau jenis gitu, kalau berjumpa dengan mana-mana guru akan showkan kepada dia buat yang wajib. Sebab perkara yang sunat ni kalau dia buat, dia jadi confused. Sedangkan benda tu benda yang sunat sahaja, tak sampai tahap wajib. Jadi dalam keadaan sekarang ni, kalau dia buat juga sedemikian, tidak masuk pada rongga yang dalam, maka tidak batal puasanya, boleh teruskan ambil wuduk tersebut. Dan juga sunat kan, Izzat, apabila kita basuh telinga luar je, hidung masuk dalam sikit. Jadi pada sekadar yang sangat minimum. Okey, baik. Jadi ada lagi ni, hok tanya ni. banyak Seseorang lagi yang tahu ini. banyak. Fatim Farhana daripada Kampung Laut Cederin. Dia kata seorang yang telah menyediakan makanan untuk makan sahur, kemudian dia terjaga lepas fajar, adakah sah puasanya pada hari itu? Mana tu doktor? Standby dah sahur, tak bangun. Standby dah sahur. Dia niat tak? Itu Tanya dia. cerita Kalau dia. dia niat, maka puasanya dikira. Jangan telefon. Kalau dah buat sahur, mestilah dia dah fikir dia nak puasa dah kan. puasa kan? Adalah Jadi niat terlintas. Ya, secara automatik dia tetap berpuasa walaupun dia tak kejut sahur. Tapi biasalah dok kejut sahur ni dok. Kalau letih, kalau Izzat ada anak kecil ke apa, mai sampai 2 pagi, lepas tu pukul 3 pagi pula bangun tukar pamper, pukul 4 pagi pula bangun buat susu. Lepas tu sahur tinggal. Jadi tetap dikira berpuasa. Puasa dah, cuma rasa rugilah sikit, masak sedap-sedap dah tak boleh makan. Ya, rasa Dia berbalik pada niat puasa sendirilah, ya, doktor dia. niat Okey. puasa itu sendiri. Baiklah. Okey, 2 lagi soalan sempat kita kongsi lagi. Kelly, ada lagi Kelly? Ada di mana, apakah hukum orang tua yang tak mampu berpuasa kerana tua dan sakit berpanjangan, ataupun mereka tak tua tapi memerlukan ubat-ubatan yang ada waktu-waktu yang tertentu kena diambil dan sebagainya. Jadi bagaimana pula hukum untuk mereka ni? Ini daripada Fitriah Amni, PCB Kelantan. Okey, terima kasih kepada saudari pendengar daripada Kelantan tadi tu. Jawapannya dia, orang yang tua tersebut tak perlu berpuasa sebab dia perlu makan ubat, jumlah kadar ubat sama jumlah dengan nasi. Kan? Jadi dalam keadaan tersebut dia tidak perlu berpuasa, hanya perlu qada jika mampu, tapi saya rasa memang tak mampu dah. Umur contohnya 79, jadi dia bayar sahaja fidyah. Kalau sebulan pun sebulan lah kena. Sebulan lah. Kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun penyakit dia begitulah dia. Jadi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendakkan kemudahan bagi kamu, bukan menyukarkan. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidaklah aku jadikan pada agama ini haraj, perkara yang payah. Jadi sepatutnya apabila dalam keadaan tersebut, takkan kita nak panggil dia paksa juga puasa. Jadi dia boleh berbuka, kita bayar sahaja pada hari yang dia berbuka. Mudah sahaja. Baiklah. Ni ada soalan terakhir ni, saya rasa sempat kita Kongsi. baca. Okey. Ini daripada ni IG manis.fm ni. Ada katanya ada sejenis manusia ni tabiatnya suka meludah. Sah ataupun tidak puasanya? Nazri Abdul Rahman. Okey, dia suka meludah. Jadi meludah bukanlah perkara yang membatalkan puasa. Jadi tidak ada masalah lah. Tidak ada masalah untuk dia terus berpuasa dalam keadaan dia suka meludah. Cumanya bila dia meludah tu dalam pandangan orang biasa, kuranglah akhlaknya. Sebab sentiasa meludah, kejap keluar kejap ludah. Maknanya orang akan nampak dia ni syak wasangka semua. Kalau ailio kita telan tak batal puasa. Kecuali ailio yang orang kata bercampur dengan kohok keluar, kita pun telan semula. Jadi selagi mana nama dia ailio tidak keluar daripada mulut kita, maka kita tidak dikira batal. Faham. Kalau keluar, lepas tu cukup setengah kilo kita telan, barulah batal. Contohnya lah. Jadi dalam keadaan tersebut jangan rasa ragu-ragu, jangan bimbang, sebab macam saya kata tadi, syaitan sentiasa akan membisikkan orang yang was-was ni. Sebab itu ada satu surah khusus, surah An-Nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, memasukkan was-was itu pada hati manusia. Jadi dia pun sentiasa ludah.
kiri kanan. Lah kali sampai lah pukul 7 tu kering. Tak boleh nak cakap. Sebab apa terlalu kering. Dia punya sedemikian. Jadi Islam tidak ajar secara orang kata mubalarah melampau seperti itu. Baik. Wallahu ta'ala. Okey, baik. Yang terakhir lah doktor, daripada Syafiq Wan ni komen di Facebook kita ni, betul ke mandi selepas asar boleh membatalkan puasa? Okey, jawapannya again kita rujuk bahagian yang membatalkan puasa tidak ada bab. Tidak ada. Jadi tidak batal puasa. Boleh jadi pandangan-pandangan yang lain dia hanya kata makruh sebab boleh orang kata menyegarkan. Boleh jadi masa asar tu lapar tiba-tiba tertelan apa semua. Jadi untuk precaution lebih baik kita tidak ada apa-apa, tak payah mandilah. Mandi lepas daripada berbuka ataupun lepas daripada terawih contohnya kan. Tapi kalau kita ada event, Kelly, Fika ada event di Kuala Lumpur, kalau tak mandi busuk lah. Betul. Jadi mandi je lah lepas tu. Mandi je lah. Tidak ada masalah sama sekali. Cuma tidak digalakkan lah. Jangan Jangan lama-lama digalakkan. sangat. Lepas tu sambil minum air tu lain lah tu. Ya, Tak betul. boleh. Ya. Betul. Ni Kalau lah boleh saya rasa setengah jam kot mandi. Betul. Itulah ada juga yang kata tak boleh gosok gigi masa nak dekat-dekat buka tu. Makro je lah kan. Ya, makruh sahaja. Dia gosok gigi tu boleh sehinggalah lepas Zuhur sampai ke buka tu dah kira makruh dah. Kalau sebelum Zuhur itu dibolehkan lagi bersiwak. Dikiaskan siwak itu dengan bergosok gigi. Ya, Okey. faham. Ni ada lagi ni doktor. Satu Ada lagi. Dekat Facebook kita dia Okey. kata doktor kalau sisa dari gigi kita perlu buang keluar ataupun telan. Wak jaki ni. Siapa tanya tu? Wak jaki. Wak jaki. Wak Yang jaki. mungkin dah sahur tadi kan. Dia berus Okey. gigi. Tak mungkin keluar. Tak keluar betul. Baru Okey, terjumpa tengah hari. terima kasih Wak Jaki atas soalan tu. Memang saya rasa bukan Wak Jaki je. Kita semua pun pernah mengalami keadaan sedemikian. Kalau ada sisa makanan di dalam mulut kita yang banyak ke yang sedikit, kita buang. Jangan kita telan. Kalau telan sedikit ke banyak ke, batal. Meskipun ada pendapat yang kecil kata kalau sikit kurang daripada beras boleh kita telan. Tapi bagi saya untuk lebih berhati-hati sebab macam tadi saya beritahu kita tak tahu macam mana amalan kita di akhirat kelak. Betul. Lebih baik saya cadangkan Tegur. kepada Wak tadi tu gosok gigi berkumur banyak kali. Kemudiannya kalau ada lepas daripada tu sikit-sikit ke kita ludah, kita buang. Jangan kita telan meskipun sangat sedikit. Walaupun sambal lekat bukan kena buat juga. Cili. 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 Jangan kau biasanya. tertelang pun dah sedap pun. Ya, kalau telan nak gana dia. Tapi saya boleh-bolehnya buat terus lah deh. Buang terus Tak ada. lah. Okey, baik. Itu saja yang sempat untuk kita. Seronok juga sebenarnya. Tapi yalah, masa pun tak ada juga dengan doktor. Cuma kita akan sambung kembali pada minggu hadapan. Ingat, untuk pastinya bersama dengan kami setiap hari Rabu. Dari sahur ke iftar. Ya, anda sebenarnya boleh bertanyakan apa saja soalan mengenai kemusykilan anda mengenai bulan Ramadan lah. Jadi sebagai penutup kesimpulan, doktor nak kongsikan apa pada hari ini, doktor? Silakan, doktor. Okey, baik. Terima kasih Izzat, Kelly dan juga Fika. Jadi kesimpulan yang saya boleh simpulkan di sini, kesimpulan yang boleh simpulkan di sini ialah saya nampak soalan-soalan yang diberikan oleh para pendengar tu sangat spesifik dan juga menunjukkan bahawa dia ni orang yang berhati-hati dalam berpuasa. Betul. Jadi orang yang mendengar dan juga bertanya ni sebenarnya dia ada satu ruang dalam hati dia untuk perbaiki diri dia. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka orang yang memperbaiki diri. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun dan sebagainya. Maka di sini saya syorkan kepada semua pendengar, kepada saya juga, apabila kita melayari hidup kita kena sensitif dalam hal-hal kehidupan kita sebab ia sangat tertakluk dengan agama. Tidak ada satu ruang kecil pun yang agama terlepas. Jadi pendek kata, kita buka handset, kita boleh tanya je mana-mana. Sebab itu kalau orang yang contohnya dia kekal dalam kejahilan, dalam keadaan dia mampu untuk belajar, maka dia dikira berdosa. Kecuali dia duduk di mana? Pulau yang tidak ada internet, tak ada guru. Dia duduk di Amerika Selatan yang tidak ada orang Islam, internet pun slow, dia pun tak ada duit, tak mampu untuk belajar. Itu ma'fu anhu, dimaafkannya. Tapi sekiranya dalam keadaan yang normal begini, dia mampu untuk beli top up, dia mampu untuk pergi ke sini ke situ, jadi dia tidak ada excuse untuk tidak tahu. Jadi orang yang bertanya tadi, saya ucapkan terima kasih dan juga tahniah kerana anda antara orang yang berhati-hati dalam melayari kehidupan anda. Inilah yang dinamakan dengan takwa.
Ya. Itu Baik. sahaja. Alhamdulillah. Jadi Terjawab selesai sudahlah. juga. Ya, Segala ya. persoalan. Ni tadi Wak Jaki dia kata ada apa tu? Dia nak Ada minta putih. izin. Dia kata ada putih sambar pun buai deh. Kamunya. Minta izin dengan doktor nak buat. Lepas tu apa lagi? Dia kata Sesungguhnya Allah suka orang yang nak perbaiki diri ya. Terima kasih semua Kita yang diberi kesedaran juga untuk Ya. sentiasa perbetulkan apa segala kesilapan kita. Ya, baik. Ya. Minggu depan juga mungkin doktor ada satu tajuk atau topik yang ingin dikongsikan sama-sama, menjawab lagi persoalan daripada rakan-rakan pendengar kita, boleh doktor? Boleh, Ya, insya-Allah. mengenai- Antara tajuk InsyaAllah. yang cantik berkaitan dengan solat tarawih, Betul? berkaitan dengan kita contohnya masih lagi ada puasa yang qada tapi kita puasa Ramadan Ramadan kali ni. ataupun puasa sunat pada sebelum ni kan. Okey. Jadi kat situ mungkin soalan yang banyak ditanyakan banyak kepada nak saya tanya lah. tu. Okey, pasal apa ni, memberi sedekah pun boleh juga. Doktor kita Boleh boleh sentuh juga sedekah zakat fitrah. Baiklah. Jadi terbuka juga untuk anda yang mana boleh rujuk juga. Kita akan buat satu posting di Instagram, di Facebook, anda boleh komen dekat situ ataupun DM saja. Tahu nama sebenar pun tak apa, nama samaran pun tak apa. Asal kita nak kau soalan tu deh. Okey. Ya, Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Hanis bin Bong atas perkongsian pada hari ini. InsyaAllah minggu depan lah pula kita jumpa doktor. InsyaAllah sama-sama. Terima Ya. kasih Izzat, Kelly dan juga Fika atas Baiklah. jemputan. Ya, kita jumpa Untuk kembali. anda terus setia mendengarkan Manis FM sekarang ini, kita dengar dulu lagu daripada Ainan Tasnim, Hanya Padamu. Ya, Manis FM. gaya Pantai Timur. #Semanis Ramadan.